warahmatullahi wabarakatuh dan sedang sejahtera. Malaysia adalah sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum, agama, bangsa, etnik dan budaya. Setiap kaum dia ada bahasa dia tersendiri. Macam Cina, saya ada bahasa Cina dia, India ada bahasa dia tersendiri, bahasa ibunda dia sendiri. Jadi kalau kita macam tu, kita susah nak berhubung. Contoh kalau masing-masing gunakan bahasa dia masing-masing, jadi kalau kita nak berhubung dengan dia orang jadi susah. Dia orang tak faham bahasa kita, kita pun tak faham dah bahasa yang dia orang cakap. Jadi sebab tu wujudnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni diperkenalkan pada 1 September 1967 yang di-Pertuan Agong Sultan Ismail Nasruddin Shah telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Kalau ada bahasa Melayu ni senanglah sikit kita nak berhubung dengan kaum lain-lain. Contoh kalau kita nak berniaga, kita pergi ke pasar, "Uncle, ikan ni berapa harga, Uncle? Ini ikan RM10 saja." Jadi senang kita nak jalankan perniagaan, nak belajar pun senang dan mudah. Urusan kita dah lagi senang untuk kita mengeratkan lagi perpaduan kaum antara kita. Jadi sekian, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang apakah kepentingan bahasa Melayu dalam pengukuhan perpaduan di Malaysia. Kepentingan bahasa Melayu di dalam sektor pendidikan. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu dalam setiap institusi pendidikan amatlah penting bagi mengukuhkan perpaduan kaum dalam setiap diri masyarakat. Hai, nama saya Iman Sofia. Saya akan jelaskan berkaitan cabaran dalam mengekalkan bahasa Melayu sebagai alat pengukuh perpaduan kaum. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai lapisan kaum. Pentingnya kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara kita adalah kerana penyatuan kaum dan bangsa akan menjadi lebih kukuh. Mengapa lebih kukuh? Ia kerana tidak mengira asal kaum tersebut, tapi masyarakat boleh berinteraksi dan memahami antara satu sama lain. Maka terbentuklah perpaduan dan persefahaman yang jitu di kalangan masyarakat di Malaysia. Bahasa Inggeris menjadi cabaran terbesar bagi bahasa Melayu pada masa kini. Bahasa Inggeris kini mula mendominasi dan mengambil kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara Malaysia. Pemikiran dan masyarakat kini telah dijajah oleh pengaruh luar yang mengatakan bahawa bahasa Inggeris ialah tunjang utama yang dapat menonjolkan diri masyarakat di mata global. Kenyataan yang harus kita telan kini bahawa kita dapat lihat kemerdekaan yang dimaksudkan oleh negara kita hanyalah di atas kertas, namun tidak pada realitinya. Pemikiran dan gaya hidup masyarakat kini majoritinya telah dipelopori oleh pengaruh luar. Dapat kita pelajari daripada sikap rakyat masyarakat Jepun dan Korea bahawa mereka sangat menyanjungi budaya dan bahasa mereka. Sebagai contoh, mereka tidak akan berkomunikasi menggunakan bahasa asing apabila sesama mereka. Bagi mereka, tindakan tersebut seolah telah menderhakai negara mereka. Betapa utuhnya pendirian mereka dalam memperjuangkan bahasa dan budaya mereka. Jadi terbukti di sini bahawa memperjuangkan bahasa Melayu di Malaysia bukanlah satu hal yang berat. Sekiranya tersemat di dalam hati setiap masyarakat rasa sayang dan sikap juang yang tinggi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya, tanah anak perempuan Remington, terbang tempoh ke Semar Berduri, singgah sekali di pohon rupiah. Bahasa kita lambang jati diri, tidak rugi berbahasa Malaysia. Antara cadangannya ialah pihak kerajaan boleh menjalankan kempen Bahasa Melayu Identiti Masyarakat. Objektif utama kempen ini adalah untuk melahirkan rasa cinta dan sayang terhadap bahasa kebangsaan. Antara aktiviti atau pertandingan yang boleh dijalankan ialah pertandingan teka-teki secara berkumpulan. Selain itu, pertandingan syair dan pantun juga boleh dilaksanakan. Hal ini kerana ia akan mengekalkan keunikan serta keistimewaan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Perlembagaan Persekutuan 1950, bahasa rasmi negara kita adalah bahasa Melayu. Dengan ini, bengkel penulisan formal boleh dijalankan. Akhirnya, ibu bapa haruslah menggalakkan anak-anak untuk menyertai aktiviti yang berkait rapat dengan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
saya Aina Warina akan menyampaikan cadangan. Cadangan seterusnya adalah memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pendidikan, iaitu di sekolah dan juga universiti. Institusi pendidikan amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Macam kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar rasmi di sekolah-sekolah. Penggunaan bahasa Melayu juga perlu dimartabatkan, terutama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Melayu juga digunakan untuk berkomunikasi ketika berada dalam kelas. Seterusnya, pelajar juga boleh memilih bahan bacaan yang berbahasa Melayu sebagai bahan tambahan dan digalakkan untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti ataupun pertandingan. Di universiti, mahasiswa juga memainkan peranan yang penting untuk memartabatkan bahasa Melayu seperti berkomunikasi dan ketika dalam sesi pembelajaran dalam bahasa Melayu. Pada masa yang sama, ia juga dapat menandakan penggunaan bahasa Melayu kepada pelajar dari luar negara. Selain itu, memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui media massa dan media cetak. Pada era masa kini, teknologi merupakan perkara yang sangat penting. Pendidikan tentang bahasa Melayu juga boleh dilakukan melalui siaran TV, radio, surat khabar dan sebagainya. Pembacaan buku-buku dan akhbar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pada sama dapat memantapkan kemahiran dalam berbahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Nama saya Erani Muhammad Hafizuddin bin Usdin. Sudah jelas bahawa bahasa Melayu dapat dijadikan satu asbab yang kukuh untuk meningkatkan dan memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dalam diri setiap kaum di negara kita. Secara amnya, penilaian idea bahasa Melayu sebagai alat perpaduan kaum ini seharusnya dilihat dengan lebih teliti, oleh kerana akar umbi perpaduan kaum mestilah berteraskan kedudukan orang-orang Melayu itu sendiri. Oleh itu, pihak kerajaan dan masyarakat setempat seharusnya memberi sokongan dan dalam meletakkan asas perpaduan kaum dalam bahasa Melayu, walaupun usaha tersebut amatlah sukar dalam era kemajuan teknologi sekarang ini. Selamat sejahtera. Saya Flora, anak perempuan Susainaden, ingin menjelaskan tentang kesan bahasa Melayu sebagai bahasa utama rakyat berbilang kaum. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dalam negara Malaysia. Terdapat beberapa kesan bahasa Melayu sebagai bahasa utama rakyat berbilang kaum. Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan antara rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang unik yang mengandungi pelbagai jenis kaum, iaitu kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina. Apabila ketiga-tiga rakyat kaum ini berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, nilai toleransi, nilai persefahaman dan nilai perpaduan akan dilahirkan dalam sanubari rakyat Malaysia. Dengan ini, rakyat akan hidup dalam keadaan aman tanpa pergaduhan atau pertelagahan kaum. Salam sejahtera. Saya Pushkarni, nombor menteri 289520. Topik berbicara saya pada hari ini adalah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Ungkapan bahasa jiwa bangsa sering disebut-sebut kerana bahasa Melayu bukan sahaja menjadi medium penyampaian maklumat, malah ia menjadi jati diri kepada warga negara Malaysia. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak dapat dipersoalkan kerana ia merupakan bahasa yang paling mudah difahami dan dipelajari oleh pelbagai lapisan masyarakat di negara ini. Antara langkah yang diambil bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah menerusi sistem pendidikan, sistem pentadbiran dan sebagainya. Ringkas kata, bahasa Melayu perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda pada hari ini kerana ia bukan sekadar bahasa perantara, malah ia menitik beratkan nilai-nilai murni ketika berbicara. Sekian, terima kasih. Budaya kita